A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terbaik insya-Allah. Minta maaf lah kan. Kita ada banyak urusan pada hari ini. Jadi agak lewat sedikit kita masuk live hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa pun kita buat Allah rahmati. And ingat pesan Pak Riz ni kan? Dalam hidup sentiasa pandang semua masalah tu dengan pandangan yang baik-baik. Husnuzan dengan Allah. Kadang-kadang kita bangun-bangun pagi dah dapat berita tak baik. Kadang-kadang kita bangun pagi dia ada je benda yang tak sedap kita dengar sampai kat kita. Kadang-kadang ada masalah, tak duga-duga, tak kita terfikir kita ada masalah. Setiap masa apapun yang Allah hantar, baik sangka dengan Allah. Apapun Allah kirimkan kepada kita, baik sangkalah dengan Allah. Sebab kita ni hamba. Allah tahu kenapa Allah hantar. Kita tak perlu nak tanya kenapa. Ya Allah, kenapa aku? Yakin saja. Apa yang Allah bagi pada kita itu sesuai dengan keupayaan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nampak tak? Allah kirimkan ujian demi ujian tu sesuai dengan keupayaan kita. Hanya isu paling besar kita ialah kita tak kenal diri kita. Bila kita tak kenal diri kita, kita akan banyak mempertikaikan kenapa kita. Sebab itulah mengenal diri itu sangat penting, sahabat-sahabat. Kenal diri itu adalah perkara yang sangat penting. Satu, ramai orang ada banyak masalah dengan anak-anak. Anak-anak bila dah meningkat usia, bertambah usia, masuk umur belasan tahun, mula terperangkap dengan gejala sosial. Mula liar, mula ligat dengan dunia luar. Habiskan banyak masa main dengan handphone. Semua tu kenapa? Sebab anak kita tak pernah kita didik, tak pernah kita tarbiyah untuk kenal diri dia. Mak sekolah rendah, cikgu tak ajar benda ni untuk kenal diri. Dia belajar agama pun dia tak belajar macam nak kenal diri. Jadi perkara macam ni menyebabkan walaupun dia belajar agama, dia kat sekolah rendah dia skor A, dia ambil PT3 dia skor A, dia ambil SPM pun dia skor A, itu bukan bermakna dia kenal diri dia siapa. Faham ke faham sahabat? Walaupun dia ambil SPM, subjek sejarah, subjek pengajian Islam tu dia skor A, kan, pengetahuan Islam tu dia skor A, itu bukan bermakna dia boleh berhadapan dengan ujian-ujian Allah. Nampak tak? Belajar dan juga belajar untuk skor dengan belajar untuk kita kenal Allah tak sama. Kita belajar untuk mengenal diri kita tak sama. Satu, anak-anak kita pada hari ini kan, mereka tak ada kekuatan dalaman untuk berhadapan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhadapan dengan manusia yang rakus, kita berhadapan dengan manusia yang mempunyai keinginan yang tak terbatas. So, kita berurusan dengan mereka semua ni. Nampak tak? Tak banyak orang yang membajai jiwa mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Ramai membajai jiwa mereka dengan keinginan yang tak terbatas, keinginan yang melampau. So bila kita berusaha dengan mereka dan kita tak mampu nak melunaskan impian mereka, kita akan tersingkir, kita akan diketepikan, kita akan dipulau, kita akan dikata macam-macam. Nampak tak? So bila kita melalui proses semua, sejauh mana kita kuat, sejauh mana kita mempunyai ketabahan, sejauh mana kita ada kesabaran. Itu pentingnya untuk kita masuk elemen dalaman. Anak-anak kita sebagai ibu ayah, kadang-kadang kita melihat anak kita tak begitu pandai, tak berjaya dalam dunia akademik dia. Kita mula give up, kita mula putus asa. Sedangkan dalam perjalanan dia ada banyak lagi stesen yang dia akan jumpa. Oleh kerana kita tak kuat, sebagai ibu dan ayah kita tak kuat, maka kita akan cepat give up. Kita mungkin akan rasa bahawa anak kita dah tak ada harapan dalam kehidupan ini. Atau kita suka buat separuh-separuh jalan. Usaha kita separuh jalan, pindah sana, buat sini pula, buat sana. Kita tak ada kesungguhan, tak ada kegigihan. Kita tak menampakkan pada Allah betapa kita gigih nak menjadi seseorang yang dekat dengan Allah. Itu sangat penting. Nampak tak? Kita tak nak buat separuh, kemudian buat sana pula. Kita punya perancangan sentiasa berubah-ubah. Dia tak sepatutnya macam tu. Orang yang berjaya mempunyai perancangan yang cukup rapi. Setiap kali dia buat satu keputusan, kan, setiap kali dia buat keputusan, dia sedar bahawa kan, dia akan berhadapan dengan banyak ujian, dan setiap ujian tu tak akan menggagalkan impian dia. Tidak akan melemahkan impian dia. Tidak akan menjadikan dia lemas, tidak akan menjadikan dia putus asa. Itu sebab tu kita kena ajar anak kita, kan, ketika dia mendaki nak skor SPM, ketika dia mendaki masa form 4, form 5, 2 tahun dia mendaki, kita kalau didik dia, kan, kita kalau didik dia bahawa dalam hidup ni banyak ujian dia akan jumpa, maka dia akan jadi lebih kuat, dia akan lebih bersedia sebenarnya.
Tapi kalau kita didik dan tarbiyah hidup anak-anak kita, termasuk diri kita bahawa dalam perjalanan ini pasti akan ada ujian. Tak mungkin tak ada ujian. Pasti ada ujian, sama ada besar atau kecil. Pasti dia akan datang. Pasti dia akan bertandang dalam hidup kita. Bila kita faham, kita sedar, kita tak akan terperanjat. Dan kita tak akan terperanjat bila ujian tu sampai. Ramai orang tak pernah menduga ada ujian. Macam mana boleh tak terduga ada ujian? Sebab hidup ini adalah ujian. Hidup tu sendiri berujian. Syurga tak akan diperolehi, tak akan dimiliki tanpa ujian. Ujian itulah yang akan menjadikan kita siapa kita di sisi Allah. Ingat tu, tulis kat orang komen. Ujian itu menjadikan siapa kita di sisi Allah. Ada orang melihat ujian itu kan dengan cara kan kebencian, dengan cara kemarahan, geram. Bila diuji dia akan jadi bengang. Bila diuji dia akan jadi marah. Dia mula pindahkan setiap masalah yang dia ada tu pindah pada orang lain. Nampak tak? Jadi siapa kita adalah mujuk bagaimana kita menguruskan masalah kita. Masalah yang Allah hadirkan itu menjadikan siapa kita di sisi Allah. Untuk menjadi siapa kita di sisi manusia itu tak susah. Ikut je gentak manusia. Ikut je kemahuan kalian ramai. Tapi nak jadi siapa kita di sisi Allah, itu sangat sukar. Kan? Pagi tadi saya jumpa dengan pelajar-pelajar saya. Pelajar syahadah saya, pelajar-pelajar hafiz saya. Kan? Saya kata pada mereka, dalam hidup ni, Allah bagi kita 2 telinga. Berapa telinga sahabat? Tak dengar lah. Berapa telinga? 2 telinga. Dengar 2 telinga, ada 2 telinga kan? Jadi kalau dah dengar tu, share lah. Share pada sahabat-sahabat teman-teman kita. Kan? Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini sampai kepada kawan-kawan, teman-teman, rakan-rakan. Dan mungkin juga pada orang yang kita kenal. Tetapi membantu mereka dalam perjalanan hidup kita. Allah kirimkan 2 telinga sahabat. Kan? Bermakna apa? 2 telinga. Bermakna luasnya perkara yang kita akan dengar. Banyaknya perkara kita akan dengar. Allah bagi kita 2 mata. Maka luas pandangan kita. Allah bagi kita telinga 2. Maka banyak benda kita akan dengar. Dengan apa yang kita dengar ni, kan, boleh jadikan siapa kita di sisi Allah. Bila kita dengar benda jahat, benda negatif, banyak umpatan, banyak kejian, banyak hinaan, kan, bila kita telah bangunkan hati kita, dia akan filter, dia akan tapis dan tepis. Itu menjadikan kita sangat dekat dengan Allah. Kita menjadi orang yang benar-benar beriman pada Allah. Tapi dengan telinga yang ada kita dengar dan kita tak gerti tapis. Semua benda jahat kita dengar, semua kita percaya. Semua benda jahat yang buruk, yang salah kita percaya. Sebab hati kita tak bangunkan, maka kita adalah orang yang sangat jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Faham ke faham ni? Kan? Sebab itulah siapa kita, kan? Siapa kita adalah merujuk bagaimana kita menguruskan masalah dalam hidup kita. Orang yang tak ada masalah, tak ada apa pun di sisi Allah. Dia tak ada masalah. Biasalah bangun solat. Biasalah dia zikir. Dia tak ada masalah. Tapi orang yang Allah kirim masalah tapi kekal solat. Allah kirimkan dia masalah tapi dia kekal berzikir. Allah kirimkan dia masalah tapi dia ada masa. Dia tetap cari masa untuk baca Quran. Ini orang macam ni, subhanallah, sangat-sangat dekat dengan Allah SWT. Faham ke faham? Dia sihat, pergi kerja macam biasa. Ada tenaga muda, kan? Dia baca Quran, dia solat. Kan? Itu perkara biasa. Yang sepatutnya dilakukan oleh manusia normal, yang berakal. Tapi bila Allah uji dengan sakit, dia hemodialisis, dia kena duduk 5-6 jam kat mesin hemodialisis. Tapi dia ada masa zikir. Hati dia sentiasa zikir kepada Allah. Mulutnya tak pernah berhenti bertasbih. Tangan dia sentiasa bergerak-gerak berzikir pada Allah SWT. Dia sentiasa membaca ayat-ayat Quran yang dia hafal. Subhanallah. Jadi orang ni tentulah lebih tinggi makamnya banding orang yang sihat, bertenaga tapi jauh pada Allah. Jadi kita sedang buat persiapan kan. Saya tanya pada anda. Bagi tahu kat saya sekarang, siapa sihat? Tulis ni. Saya sihat Pak Aris, saya sihat. Tulis. Siapa sihat? Tulis, saya nak dengar. Kan sementara kita tunggu soalan, saya nak tengok. Siapa sihat? Tulis. Saya sihat, alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah saya sihat. Tulis. Kan? Yang memang tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada jantung, tak ada kanser, sihat lah. Pening kepala, sakit gigi tu biasalah. Datang sesekali. Nampak tak sakit perut biasalah, salah makan sakitlah perut. Nampak itu adalah sakit-sakit yang biasa datang. Tapi yang maksud Pak Aris ni, tak ada kanser, tak ada jantung. Jantung ada, tak sakit jantung. Jangan cakap tak ada jantung, mati pula. Saya tak ada jantung Pak Aris, takut aku dengar. Nampak tak saya tak ada jantung. Itu berat juga tu, tak ada jantung boleh hidup, berat tu kan. Saya tak ada penyakit jantung, saya tak ada kanser. Alhamdulillah lah sihat. Kata kat situ, tulis kat ruang komen, Pak Aris nak tengok. Selepas ni nanti Pak Aris akan tengok ramai follow Pak Aris sihat, alhamdulillah. Nak tengok siapa yang sihat. Jom. Tulis. Kan Pak Aris nak kongsi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Nabi dan sepupu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tulis dulu.
Saya sihat Pak Haris, saya sihat alhamdulillah, sihat alhamdulillah, sihat alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, sihat alhamdulillah. Sama tu. Alhamdulillah sihat, alhamdulillah sihat. Tulis sambil-sambil tu kita share pada sahabat-sahabat teman-teman kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Sambil-sambil tu juga Pak Haris akan kongsi apa ni pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kata Rasulullah SAW, wahai Ali, barang siapa tidak menurut gejolak keinginan nafsu dia, dia tak ikut hawa nafsu dia, keinginan yang sangat dalam, nak tukar kereta baru kot, baru tahun lepas beli kereta, nak tukar kereta baru kot, rasa macam tak sonok, yelah nak pindah lah, nak pindah kerja lah, contohlah nak beli jam baru lah, baru jam 3,000 beli, 2,000, 1,000 beli, nak beli jam baru kan. Barang siapa tidak memperturutkan, mengikut gejolak keinginan nafsunya, maka syurgalah tempatnya, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mengikut, memperturutkan gejolak keinginan nafsunya, maka neraka jahanamlah tempat dia. Allah salli ala Muhammad. Bila nafsu, tadi pagi baru Pak Haris share pada pelajar-pelajar madrasah. Pak Haris kata apa? Yang ada dengan Pak Haris lah, yang anak yatim, fakir miskin yang bersama dengan Pak Haris. Pak Haris kata apa? Siapakah musuh utama kita? Siapa musuh utama kita? Tulis sikit lah, tulis sikit. Siapa musuh utama kita? Siapa musuh utama kita? Siapa musuh utama? Kawan saya Pak Haris. Musuh utama saya siapa? Jiran saya. Tak kena. Ada je tak kena. Musuh utama saya apa? Majikan saya. Majikan pun jadi musuh. Musuh utama siapa? Musuh utama saya ayah saya. Ada je tak kena. Ada je tak betul. Dia menceceh, membebel banyak mak saya. Bukan. Siapa musuh utama kita? Siapa musuh utama kita? Siapa musuh utama kita, sahabat-sahabat? Siapa? Nafsu. Subhanallah. Kan? Musuh utama kita ialah diri kita sendiri. Musuh utama kita ialah diri kita sendiri, sahabat. Musuh utama kita diri kita sendiri. Semua orang ada nafsu. Tapi kenapa ada orang boleh kawan nafsu? Sebab dia boleh pimpin diri dia, lead the ship. Dia lead diri dia dulu. Sebelum lead the ship, you must lead yourself first. Nampak tak? Before you lead the ship, you must lead yourself first. Kamu kena pimpin diri kamu. Kenapa ada orang tonggang todi? Kenapa ada orang main judi? Kenapa ada orang berzina? Kenapa ada orang buat maksiat? Dan paling banyak, kenapa ada orang membawang? Cerita hal orang. Kenapa ada orang cerita dalam kain orang? Sebab dia tak boleh, musuh utama diri dia tak boleh pimpin diri dia. Jadi maksiat jadi seronok, maksiat jadi gembira, maksiat jadi manis, maksiat jadi madu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia tak boleh pimpin diri dia. Kan? Walaupun dia majikan, dia bos, dia pemimpin politik. Nampak tak? Walaupun nampak gaya macam dia boleh pimpin orang, tapi hakikatnya dia tak boleh pimpin diri dia sendiri. Di kalian ramai dia nampak hebat, di kalian ramai dia ustaz, di kalian ramai dia orang alim. Tapi ketika dia bersorang-sorangan, ini penting ni. Ketika dia sorang-sorangan, dia buat maksiat. Ketika dia kesorangan, kesunyi-sunyian, dia lakukan maksiat. Dia buka handphone tengok video lucah. Dia buka handphone, dia tengok gambar bogel. Dia tengok handphone, dia kacau bini orang. Dia kacau anak orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Dia bogel, dia tunjuk kat perempuan. Kan? Private, apa panggil apa? Ada apa dia panggil private apa? Video call apa adalah benda tu, saya dapat maklumat ni. Kan? Kena bayar sikit, dapat tengoklah perempuan bogel buka satu-satu. Ada private, kita boleh bayar. Macam tu sekali zaman hari ni. Di kesunyian-sunyian, jangan main. Tak kira siapa engkau. Kan? Bila nafsu datang kau tak dapat kawal, sebab kau tak boleh pimpin. Nafsu memang wujud. Bukan musuh utama kita bukan nafsu, bukan iblis. Iblis tetap ada, nafsu tetap ada. Nampak tak? Tapi yang musuh utama kau bila kau tak kawal, kau tak mampu kawal diri kau sendiri. Engkau tak mampu pimpin diri kau sendiri. Engkau tak mampu uruskan diri kau sendiri. Bila engkau tak mampu pimpin diri kau, maka kau tak akan mampu pimpin nafsu yang ada. Nafsu jahat, nafsu baik memang ada. Tapi kenapa ada orang hujan lebat pun masih? Tadi saya cakap pada pelajar saya. Kenapa bila hujan lebat kita tak boleh bangun untuk tahajud? Kenapa kita tak terpilih di sisi Allah sebagai hamba yang dekat dengan dia? Kita kata kita nak syafaat Nabi. Kita kata kita cinta Nabi. Kita kata kita kasih Nabi. Kita kata kita sayang agama. Kita kata kita boleh pertahankan agama. Tapi bila hujan lebat pagi tadi tak boleh bangun. Pasal apa? Sebab kita tak boleh pimpin diri kita. Kita tak boleh pimpin diri kita. Maka kita tak boleh pimpin diri kita untuk buat kebaikan. Maka kita tanpa kita sedar, kita sedang pimpin diri kita untuk buat keburukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Kita sedang pimpin diri kita untuk ke arah keburukan. Kita sedang pimpin diri kita untuk kehancuran. Sahabat-sahabat, berapa ramai orang pimpin diri dia dekat betul dengan neraka. Dia tak perasan. Sebab dia tak nak muhasabah. Dia tak nak fikir. Allah beri akal untuk fikir. Dia tak nak fikir. Kan? Dia seronok cerita hal orang. Dia seronok cerita buruk orang. Dia seronok mengajak orang ke arah keburukan. Dia seronok mengajak orang ke arah kebencian. Menyebarkan kebencian setiap hari.
Dia sedang pimpin diri dia ke arah neraka, bukan ke syurga. Ini pesan Nabi. Bila kita gagal menguruskan nafsu kita, maka kita sedang memimpin diri kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So kitalah kena pimpin nafsu kita. Takkan kita nak panggil orang pula untuk pimpin nafsu kita. Kitalah orang ni yang kena pimpin nafsu kita. Maka kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Tak perlu kita menang, kita tak perlu menang pilihan raya. Kita tak perlu menang mana-mana undi. Kita adalah manusia yang adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Sebelum kita jadi pemimpin untuk keluarga kita, sebelum kita jadi pemimpin dalam kelas, sebelum kita jadi pemimpin di universiti, sebelum kita jadi pemimpin dalam organisasi, sebelum kita menjadi pemimpin dalam industri, sebelum kita jadi pemimpin dalam keluarga kita, kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Siapakah pimpin kita? Siapakah orang yang pimpin kita bila kita nak belajar berdiri? Kita jatuh dan kita bangkit balik. Siapa pimpin kita? Mana ada orang? Kita dengan semangat yang tak pernah dengar ceramah mana-mana motivasi, kita bangkit ketika usia kita setahun, 2 tahun, kita bangkit untuk berdiri. Kita bangkit untuk berjalan dan akhirnya boleh berlari. Kenapa bila kita jatuh, kita bangkit balik? Kita jatuh, kita bangkit balik. Kenapa bila kita berjalan, kita jatuh, kita bangkit, kita jatuh, kita bangkit, kita jatuh, kita bangkit? Kenapa itu semua berlaku? Sebab kita boleh pimpin diri kita. Mana semangat tu sekarang? Mana semangat tu sekarang? Bila dengar satu benda buruk, kita mula gelojo. Kita mula ketakutan, kita kebimbangan. Ajar anak untuk hadapi. Ini yang saya kata. Siapa nak tadi? Nampak tak? Siapa sihat? Anda sihat. Kalau anda tahu anda sihat, anda kena bersedia untuk sakit. Itu mesej yang paling nak sampaikan. Kalau anda tahu anda sihat, sudahkah anda bersedia untuk sakit? Nampak tak? Bila anda tahu anda sihat, sudahkah anda bersedia untuk sakit? Ramai orang tak bersedia untuk sakit. Dia fikir bahawa sihat dia sampai mati. Dia fikir bahawa sihat dia sampai bila-bila. Sebab tu tak ramai orang bersedia untuk sakit. Kalau kita bersedia untuk sakit, kita dah bina satu perhubungan yang cukup rapat dengan pencipta kita yang akan bagi sakit tu pada kita. Kita bina perhubungan dia sangat rapat. Kita bina satu ikatan yang cukup mesra. Kita bina satu ikatan yang cukup rapat. Kita bina satu ikatan yang cukup kukuh. Yang kita bina satu ikatan yang cukup mantap. Bila kita tahu kita akan sakit, kita tak akan tinggalkan tahajud. Kita takut-takut kita bimbang satu nanti tidak ada lagi tahajud dalam hidup kita. Bila kita benar-benar sakit, kita susah nak bangun. Tapi bila kita bersedia untuk sakit, maka kita tahu kita adalah orang yang reda dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sihat. Sudahkah kita bersedia untuk sakit? Tak ramai orang nak lepaskan kesihatan dia. Sedangkan hakikatnya kehidupan ini ada banyak benda kita akan lepaskan. Paling tinggi kita akan lepaskan ialah kehidupan di dunia. Tak ramai orang bersedia untuk lepaskan kehidupan ni kat dunia. Tak ramai orang bersedia untuk lepaskan kehidupan ni kat dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Kita sihat alhamdulillah, tapi sudah bersediakah kita untuk sakit? Berapa ramai orang faham bila sakit macam mana nak solat? Macam mana solat orang sakit? Adakah kita bersedia? Tak bersedia. Anda seorang ayah, anda seorang ibu. Sudahkah anda didik anak anda bagaimana kalau aku sakit, engkau boleh tolong aku untuk aku kekal dalam solat? Berapa ramai mak bapak ajar macam tu? Sebab kita tak bersedia untuk sakit. Begitu juga kita tak bersedia untuk mati, maka kita tak ada persiapan untuk mati. Kita tak ada persiapan untuk mati sebab kita tak bersedia untuk mati. Tapi kalau kita faham kita akan mati, maka kita buat persiapan untuk mati. Kita bersedia untuk mati pada bila masa sebab kita ada kalimah la ilaha illallah. Kalau anda tak bersedia pun anda akan mati. Kita tahu kita akan mati pada bila masa, maka persiapan untuk mati itu telah kita buat. Kita tahu kita akan sakit pada bila masa, maka persiapan untuk sakit telah kita buat. Kita belajar bagaimana solat orang sakit. Kita belajar bagaimana nak solat cara baring. Macam mana solat cara duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita didik tarbiyah anak-anak kita. Sebab apa baris? Sebab sebahagian besar daripada kita tak pernah ajar anak-anak. Dan bila bapa sakit kat hospital, sebahagian besar mereka tidak tahu macam mana nak bantu bapa yang tengah sakit dan boleh solat. Kita masa tu tak boleh cakap. Nak cakap pada anak kita yang kita nak sangat solat tapi tak boleh cakap. Masa kau ada suara nak cakap, kau tak cakap. Masa kamu ada suara, kamu tak gunakan suara tu untuk bawa anak-anak ke akhirat. Bila Allah ambil suara tu, dalam keadaan stroke, tak ada suara, mulut sengit, tak boleh cakap, nak semayang bunyi, anak tak faham, maka terbiar tanpa solat. Ini bukan gurau ni, Pak Ris dah tengok sendiri. Rasanya pakcik ni nak solat ni, bising. Tak percaya, kadang masuk asar kan kita tengok dia bunyi lagi. Tapi anak tak faham. Anak tidak dididik dan tarbiyah. Nampak tak? Ini yang kita bimbang. Sebab kita tak boleh lead diri kita, maka kita tak akan mungkin boleh lead keluarga kita. Berapa ramai mak bapa gagal pimpin keluarga. Hakikatnya dia bukan gagal pimpin keluarga, dia sebenar-benarnya gagal pimpin keluarga dia sendiri. Sebab itulah bila cerai nak rujuk balik macam soalan hari ni. Kan? Sampai kali ketiga dah. Kalau cerai kali ni tak boleh rujuk balik dah. Kan? Tapi setiap kali dia nak rujuk, dia janji macam-macam. Kenapa dia janji macam-macam? Sebab nafsu dia.
Selalunya nafsu dia ialah nak tidur dengan perempuan, nak tidur dengan bini dia. Nafsu seks dia wujud. Dia bukan ada keinginan nak berubah. Nampak tak? Kehidupan dia dah terlalu banyak dibantu oleh isteri. Bila tak ada isteri, dia rasa kekok, dia rasa lonely, dia rasa sepi dan sunyi. Tapi bila ada isteri, dia belasah, dia bantai, dia gembat. Kenapa ini semua berlaku? Sebab dia tak boleh pimpin diri dia. Hidup dia gagal untuk pimpin diri dia. Ada orang kata, Pak Riz, saya tak boleh tinggalkan dadah. Kamu tak boleh tinggalkan dadah sebab kamu tak boleh pimpin diri kamu. Bila ketagih sangat dahsyat. Bila penagih-penagih datang kat tempat Pak Riz kongsikan cerita. Bagaimana zaman kami dulu, kawan-kawan yang terlibat dengan dadah, macam mana mereka berjuang untuk lepaskan dadah daripada ketagihan tu macam mana. Kan? Saya kongsi pada mereka supaya mereka faham. Proses nak tinggalkan dadah dalam masa 2 minggu adalah satu penyiksaan yang sangat dahsyat. Tapi bila keinginan duduk di tempat paling tinggi, mereka sanggup lalui kesakitan yang sangat dahsyat. Sebab mereka bersedia untuk berubah. Mereka bersedia untuk jadi yang terbaik. Mereka bersedia untuk tinggalkan dadah. Mereka bersedia untuk jadi manusia yang beriman pada Allah SWT. Mereka bersedia untuk tinggalkan kehidupan hamba kepada dunia. Mereka bersedia untuk tinggalkan kehidupan hamba kepada dadah. Maka kesakitan 2 minggu mereka hadapi. Ya, kita lalui. Ya, kita lalui. Ya. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak tak? Pak selalu kata 2 minggu ini adalah kesakitan yang sangat dahsyat untuk sebuah kehidupan yang sangat bahagia. Bersedia? Saya bersedia, Pak Riz. So, kita akan fight 2 minggu tanpa dadah. Mereka akan melompat-lompat, muntah hijau, muntah kuning, menjerit-jerit, entak-entak kepala, terlalu sakit. Perkataan paling senang je. Kalau kamu seorang fighter, kamu fight sekarang, sebab hari ini tidak dapat kamu fight. Kalau hari ini kamu gagal, kamu akan gagal sepanjang hayat. Kalau hari ini kamu gagal, kamu akan gagal sepanjang hayat. Jadi terlalu kuat, jadi terlalu bengis. Kan? Nak dadah, aku nak barang. Jadi, bagaimana kita nak kawal itu satu aspek. Nak kawal ni macam ni, satu aspek yang lain. Tapi, bagaimana nak pimpin diri dalam saat ketagihan yang sangat dahsyat. Kita dah pasak dia lebih awal. Kita dah bangun, pam. Maka, jom, bersedia? Ya, saya bersedia, Pak Riz. Jom, kita mulakan perjalanan 2 minggu ni. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ni? Oh, dahsyat. Teman-teman balik. Oh, okey, dahsyat ni. Ni, dah siap engkau. Terbaik ah. Ni kita tulis terbalik tau. Supaya anda nampak. Betul. Seminar online bersama Pak Riz, dipanggil hashtag bersama Pak Riz, tinggalkan nombor telefon 8 Ogos 2020. Pak Riz ni daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah. Kita anjurkan seminar. Kita asyik minta orang duit, orang marah, orang bengang. Pak Riz tak ada kerja, asyik minta. Asalkan madrasah minta duit, nampak kan? Jadi kita bangunkan seminar supaya dengan pendapatan seminar tadi kita boleh bangunkan madrasah. Bukan senang nak bangunkan sebuah madrasah. Kita melalui kehidupan yang sangat dahsyat, tuan-tuan, sangat dahsyat. Sangat menyakitkan. Sentiasa disakitkan, sentiasa disakiti. Tapi dalam perjuangan agama ni kita pandang cerita Nabi, kita baca kisah Nabi. Ya Allah, Nabi sentiasa disakiti, Nabi sentiasa dikecewakan, Nabi sentiasa dilukakan, Nabi sentiasa dikhianati, Nabi sentiasa dizalimi. Ya Allah, inikah jalan yang aku lalui? Kalau ini yang aku lalui, aku sedia untuk disakiti, aku sedia untuk disakiti, dizalimi, aku sedia untuk dikutuk, dicaci, dimaki. Ini jalan dia. Kan? Sebab itulah kita bangunkan seminar seperti ini. Kan? Supaya kita ada sedikit pendapatan. Bayaran untuk seminar ni RM50 saja, sahabat-sahabat. Dengan RM50 ni kita boleh gunakan untuk madrasah. Nampak tak? Jadi anda bukan sekadar pergi program Pak Riz, daripada pagi sampai ke tengah hari, di rumah masing-masing. Tak perlu naik bas, tak perlu tempat kereta, tak perlu tempat hotel. Kita jimat segala-galanya dengan bayaran RM50 saja. Anda pergi program Pak Riz, pada waktu yang sama dengan duit tadi, anda dapat manfaatkan untuk pembangunan, pengurusan. Subhanallah, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah. Tuan-tuan faham tak? Ini perjalanan hidup kita, sahabat-sahabat. Dan kita ada suara, tapi kita tak manfaatkan suara kita untuk dakwah. Kita tak manfaatkan suara kita untuk didik anak-anak. Bila kita sakit, suara dia tak boleh. Apa nak jadi? Anak-anak tak faham, tuan-tuan. Nak solatkan kita, dia nak solat, dia nak ambil wuduk untuk kita pun dia tak kerti. Nak tanya orang malu. Dia anak kita datuk, anak kita doktor. Nak tanya orang macam tercabar pula kedudukan dan juga status dia. Akhirnya dibiarkan bapak dia tak solat. Dengan alasan yang dia pakai selama ni. Apa dia? Kesian. Dah sakit, biarlah. Jangan kejut dia biar dia tidur. Sedangkan kita perlu dikejutkan untuk solat. Kita dalam keadaan yang sakit, diberi injection, diberi dadah, kita mamai. Tapi bila kita betul-betul dekat dengan Allah SWT, tidak ada mana-mana obat boleh halang kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada mana-mana ubat boleh menyebabkan kita tertinggal solat. Percayalah. Pak Riz dah tengok dah ni. Satu Pak Riz kongsi. Subhanallah. Faham ke faham? Ada orang dah masuk dadah, dia mamai. Mamai, mata buka pun dia mamai. Kita panggil pun tak menyaut, dia tidur. Tapi bila waktu solat, dia bergerak-gerak. Dia bagi isyarat pada anak dia, pada waris yang tinggal. Dia nak ambil wuduk. Kita ambilkan wuduk.
dalam keadaan dia mamai, dia masih boleh solat. Subhanallah. Ada orang wuduk tu disimpan. Walaupun tak ada orang pada waktu solat tadi tu, dia solat sendiri. Dia solat, maknanya dia masih ada wuduk. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kalau anda nak sampai ke level macam tu tuan-tuan, bersedia untuk sakit, maka kita buat persiapan sekarang. Dalam kehidupan hari ini, jangan sebarkan keburukan, jangan sebarkan kebencian. Marilah kita ubah diri kita. Kita pimpin diri kita untuk bawa diri kita ke arah kebaikan. Subhanallah. Berani untuk tinggalkan maksiat. Sebab kalau tidak berani tinggalkan maksiat, maka anda sebenarnya anda telah meminta neraka dalam pegangan hidup anda. Subhanallah. Berani untuk tolak kemaksiatan supaya anda tidak ditolak ke neraka Allah. Berani untuk tolak kemaksiatan supaya anda tidak ditolak ke neraka Allah Subhanahu taala. Nampak tak? Faham ke faham ni? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita tengok soalan, ada soalan insya-Allah. Ada soalan daripada personal messenger. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya isteri kedua sudah lebih 10 tahun. Suami saya seorang yang sangat baik, lemah lembut dan bertanggungjawab pada saya. Alhamdulillah. Perkahwinan saya disorok daripada keluarga utama kerana sikap yang suami saya saja ketahui. Suami saya dulu sangat nakal. Perempuan itu dijadikan sandaran atas sebab yang kita sebagai wanita terlepas pandang. Isteri pertama lebih tua 6 hingga 7 tahun dari suami. Pada awal Januari tahun 2018, cerita terbongkar dan saya telah dikasari dengan deraan psikologi. Kata-kata fitnah dan keji itu lumrah bagi isteri kedua. Juga perkara-perkara yang di luar dugaan. Masalah sekarang, saya disekat terus dari berhubung dengan suami saya. Walau sekadar call untuk call bertanya khabar. Seandainya berpeluang, suami dapat call saya dan minta saya taat. Dalam tempoh itu, suami saya curi-curi memberi nafkah seadanya beliau. Bantu saya Pak Riz, bagaimana saya harus jalan penyelesaiannya menghadapi orang-orang yang memandang diri mereka sempurna. Terima kasih Puan. Saya doakan mudah-mudahan Puan diberi kesabaran. Allah bagi tahu dalam Quran 2 formula. Allah bagi tahu dalam Quran 2 formula. Bukan saya cipta formula tu Puan. Allah yang bagi formula tu. Allah kata apa? Sabar dan solat. Puan, kalau sabar saya tak cukup Puan. Puan kena solat. Jaga solat Puan. Jaga solat. InsyaAllah. Pada 8 saya akan kupas benda ni. Saya akan kupas benda ni. Tapi saya nak bagi tahu Puan. Dengar baik-baik saya cakap Puan. Puan telah memilih jalan untuk berada. Puan telah memilih jalan berliku. Puan yang memilih jalan penuh kesakitan. Puan yang memilih jalan yang penuh berduri. Bila Puan sedar Puan pilih jalan tu, Puan kena hadap Puan. Menjadi isteri kedua, ketiga, keempat adalah pilihan kita. Adalah pilihan kita. Menjadi isteri kedua, ketiga, keempat adalah pilihan kita. Kita sedar kita akan berkongsi dengan wanita-wanita lain. Kita mungkin tak apa berkongsi. Kita mungkin tak kisah berkongsi. Kita mungkin reda berkongsi. Kita mungkin boleh berkongsi. Tapi kena ingat, wanita-wanita lain walaupun wanita itu sama jenis dan tinahnya, tapi karakter mereka berbeza. Tak semua wanita yang sanggup berkongsi suami mereka. Tak semua wanita yang sanggup sharing apa yang dia ada. Faham tu Puan? So, Puan sedang berapat dengan wanita yang bergelar isteri pertama yang tak reda hujat ini sampai pada dia. Dia tak reda hadapi masalah ni. Maka dia akan buat apa saja. Di pihak je dia rasa benar. Wallahi, apa saja kita buat, kalau melanggar syariat itu berdosa. Nampak tak? Menghalang ikatan yang sah itu berdosa. Walaupun isteri pertama ada hak, tapi jangan lupa isteri kedua pun ada hak. Kita boleh kata bahawa isteri kedua rampas suami kita. Tapi yang bertanggungjawab bukan isteri itu. Yang bertanggungjawab juga suami. Suami bertanggungjawab sebab dia gagal pilih diri. Dia gagal pilih pimpin. Dia gagal pimpin diri dia. Nampak tak? Sehingga dia berkahwin yang kedua. Maka untuk mengecam isteri kedua saya tak cukup. Tanpa kita beri tekanan kepada suami kita. Suami kita yang bertanggungjawab. Nampak tak? Yang memilih untuk kahwin lebih daripada satu. Kalaupun dia tahu dia tak mampu, kenapa dia pilih itu? Sebab dia gagal pimpin diri dia. Dia memandang pada sudut yang lain. Sedangkan dia gagal pimpin diri dia. Walaupun anda duit cukup, walaupun anda layak, tapi anda kena tengok anda boleh pimpin keluarga anda merujuk kepada mampu tak anda pimpin diri anda sendiri. Jadi untuk jawapan pada Puan ni, Puan, dengar pesan saya ni Puan. Kan? Suami Puan sepatutnya bertanggungjawab. Suami Puan sepatutnya berani. Dia tak boleh jadi dayus. Dia kena berani. Dah kahwin lebih daripada satu. Dia kena berani. Dah terbongkar dah. Dia dah terbongkar dah. Dia kena berani bertanggungjawab. Jangan jadi pondan. Jangan jadi bacol. Kena jadi jantan. Dah kahwin satu lagi, isteri mengamuk isteri lah. Kau kena adab. Engkau kena adab lah. Jangan jadi bacol. Baik saja pergi tukar baju. Kan? Jadi pondan. Kita jantan dah kahwin satu lagi, dah bocor, dah terbongkar, 10 tahun kau simpan. Berapa lama kau nak simpan? Dia ada banyak masalah kalau kita simpan ni. Besok melibatkan perkahwinan, melibatkan hukum hakam, melibatkan pergaulan.
melibatkan nikah, kahwin. Jangan main-main. Nanti takut-takut adik-beradik terkahwin adik-beradik. Ini yang kita menyebabkan Jabatan Agama Islam bertindak dengan mendaftarkan perkahwinan yang kedua, bukan merahsiakan. Kadang-kadang suami itu meninggal tiba-tiba, serangan jantung, dan anda tidak ada dokumen. Anak anda tidak didaftarkan Jabatan Pendaftaran Negara, sedangkan anak tu anak sah taraf, tapi tak dapat didaftarkan. Ada banyak dokumen diperlukan. Akhirnya masalah. Macam mana hukum faraid? Kalau suami dalam kubur terkena bantai, kena belasah tu. Nampak tak? Jangan main-main. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu, jadi lelaki yang bertanggungjawab. Jadi lelaki yang berani buat keputusan. Jadi lelaki yang sanggup terima segala kemungkinan. Jangan seksa perempuan. Jangan buat orang perempuan macam ni. Ini salah ni. Anda kena berani. Nak curi-curi telefon, kita bukan bercinta. Kita dah kahwin, sah dah. Kalau zaman kita dulu nak couple, sembunyi-sembunyi lain. Sebab kita nak ambil SPM tahun ni, bapak kita tahu, bapak kita bising. Dia kata, kau belajar pula. Perempuan sana, perempuan sini. Dulu macam tu lah saya kena. Nampak tak? Tapi oleh kerana saya ni taat, baik, warak, alim. Ikut cakap bapak. Alhamdulillah. Lepas tu, lepas SPM, carilah perempuan 3-4 orang. Kena jadi lelaki yang bertanggungjawab. Suami puan kena bertanggungjawab, kena berani. Curi-curi lah nak bagi nafkah. Ni apa main cerita ni? Nafkah kena bagi. Bukan curi-curi, jangan beri 1001 alasan. Dan anda sebagai isteri kena berani untuk buat keputusan. Anda buat solat sunat 2 rakaat. Minta petunjuk daripada Allah. Jangan sepanjang masa kita diperbodohkan. Tapi jangan suka-suka mengadu sana mengadu sini. Nanti orang ambil kesempatan. Hari ni manusia banyak macam setan. Nanti kita hidup dalam kesesatan. Barulah kita melalui detik penyesalan. Takut-takut di alam barzah penuh kesakitan. Faham ke faham? Puan, buat solat sunat 2 rakaat, minta petunjuk pada Allah. Apa patut kita buat? Tolong puan. Kena buat amalan macam tu. Bangun tengah malam, jaga tahajud puan. Al-Quran jangan tinggal. InsyaAllah, bantuan Allah akan sampai. Dengan suami, ya puan, bila puan jadi isteri kedua, orang sebelah sana akan bagi tahu puan rampas suami dia. Puan mungkin lalui macam-macam kena. Tekanan, psikologi, kekerasan, kan? Seksaan, fizikal. Mungkin sampai ke tahap macam followers Pak Riz. Kena sampai ke tahap sangkau dan juga sihir. Semua kena lalui. Kena sayang diri sendiri, fikir akhirat kita, fikir anak-anak kita. Maka buat satu keputusan yang boleh memberi ruang pada kita bernafas untuk membina kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kat dunia tak mampu nak bernafas, akhirat kita sesak nafas. Jangan sampai kat dunia kita tak sempat nak beribadah, maka haram jadah kita ke akhirat nanti terima padah. Faham ke faham? Sebab itulah kena bijak, kena berani buat satu keputusan. Bertentang mata dengan suami. Suami kena buat keputusan, kena berani. Kena bincang dengan isteri yang pertama, berani untuk mengagihkan masa. Sebab dia dah cipta jalan ni, maka dia kena berani di jalan itu. Dia telah membuka jalan ini, maka dia kena jalan di jalan yang dia buka tu. Jangan kau buka lepas tu kau tinggalkan, lalanglah. Nampak tak? Jalan tak turun sehabislah lingkup rumah tangga. Kena bertanggungjawab, kena jujur, kena adil dalam kehidupan ini. Masa nak kahwin tak pernah belajar tentang hadis Nabi. Masa nak belajar hanya faham tentang hadis, boleh kahwin satu. Lebih daripada satu. Kau faham tu je, tapi kau tak pernah ambil tahu kisah Nabi. Nabi kahwin lebih daripada satu, tapi Nabi juga melalui kehidupan yang penuh dengan kecemburuan. Antara isteri-isteri Nabi juga ada yang antara mereka yang sedikit ada konflik. Tapi Nabi buat apa? Itu yang kita nak belajar. Engkau tak belajar macam mana Nabi uruskan konflik. Engkau belajar Nabi kahwin lebih. Tak pakai otak. Nampak tak? Kursus kahwin pun ajar lah. Nampak tak? Kursus kahwin kena ajar. Kalau budak-budak ni nak kahwin lebih bersatu, kena ajar bukan nak kahwin. Macam mana nak uruskan konflik. Paling tidak kau kenalkan kitab-kitab buku-buku yang ada. Mereka cari, mereka melalui konflik. Faham tak? Kita nak kahwin satu lagi, kita kata hadis Nabi. Jangan halang. Halang suami nak kahwin satu lagi berdosa. Wah, pandai kau berhujah. Pandai pula kau berdebat. Pandai pula kau berpidato. Tapi kau tak belajar macam mana kalau ada konflik. Engkau tahu tak macam mana Nabi uruskan konflik? Engkau tahu tak? Engkau tak belajar. Engkau tak main tahu. Bila ada konflik, kau jadi kalang kabut. Akhirnya kau sembunyi dalam bul. Engkau sembunyi dalam tembuung. Konon-kononnya kau sembunyi dalam kain bini kau yang pertama. Akhirnya bini kau yang kedua terbiar. Terbabai. Terabai. Nampak tak? Subhanallah. Itu membuka ruang kepada maksiat boleh berlaku. Nampak tak? Subhanallah. Jangan gurau-gurau. Ini perkara besar. Bukan gurau-gurau ni. Ini perkara yang melibatkan hukum. Tanya ulama-ulama. Supaya mereka akan beri hukum. Bukan saya. Saya sedang hukum je. Kan? Hukumnya pancung je. Kan?
Ini bukan bermain. Sebab tu bila kita ambil anak-anak remaja, mereka datang dari keluarga macam ni. Mak saya isteri kedua, saya tak dapat kasih sayang bapak saya. Jadi dia jadi apa? Dia jadi anak perempuan yang terabaikan sayang, maka dia cari kasih sayang jantan-jantan tak guna. Kat luar sana ada banyak jantan-jantan yang mengambil kesempatan. Kita bercakap tentang bangsa, kita bercakap tentang agama. Mereka-mereka yang lalai dan liar tu, mereka peduli apa tentang bangsa. Mereka yang rogol anak bangsa mereka sendiri. Punya kurang ajar. Kita banyak terfokus pada bangsa lain. Bangsa ni tak betul, bangsa tak betul. Tapi kita lupa nak betulkan bangsa sendiri. Nampak tak? Dalam konsep dakwah, dakwah pada orang bukan Islam tu besar. Tapi lagi besar dakwah pada sesama Islam. Berapa ramai orang yang Islam tidak didakwah. Mereka hidup. Saya pernah, bila saya keluar jalan dakwah ni, saya pernah satu kes. Kan? Kita edarkan risalah lah. Kita edarkan risalah, ajak orang kembali pada agama, jaga solat. Ada satu orang perempuan, dia pakai tudung bagus, Alhamdulillah. Dia bahasakan kita. Pergilah orang lain. Kita tahu pasal solat ni, kita tahu. Kan? Saya ni pakai Islam kan, tahulah nak buat ni, buat apa-apa. Pergi cari orang lain. Nampak tak? Nampak tak? Dia beranggapan dia semua tahu. Dia lupa bahawa iblis tunggu masa dia lalai. Ketika dia lalai, ketika dia leka, iblis akan masuk. Sebab tu banyak orang kewas. Banyak orang kalah. Jangan bermain. Sebab itulah. Jom. Kita pergi. 88. Tinggalkan nombor telefon sayang. Tinggalkan nombor telefon sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah berkati perjuangan kita. Kan? 88. Ya betul. Satu program alamaya online macam ni. Kan? Tapi kita boleh bersoal jawab. Tuan-tuan nampak saya nampak perempuan. InsyaAllah Google Meeting. InsyaAllah 88 nanti. Kan? InsyaAllah hampir sebulan. Daripada sekarang kita akan bersama. Harga RM50 je. Siapa tak ada duit? Pak Riz, saya tak ada duit. Pak Riz, saya faham. Saya faham. Anda datang live setiap pagi. Tak payah bayar. InsyaAllah. Dapat juga ilmu. InsyaAllah. Allah mesti selamat. Kita pergi bersoalan seterusnya. Soalan sumber daripada WhatsApp. Seorang remaja lelaki mengalami masalah kencing yang terus keluar walau setelah berdehem beberapa kali. Beliau takut bila mendengar kisah lelaki diseksa dalam kubur akibat tak mencuci kencing dengan sempurna. Hingga beliau membasuh berkali-kali hingga memakan masa 2 hingga 3 jam berada dalam bilik air. Hingga ada kalanya terlepas waktu solat. Sudah mendapat rawatan pakar tapi doktor mengesahkan tiada sebarang penyakit. Hampir 3 tahun berlalu, hingga kini beliau menyendiri meninggalkan semua aktiviti normal seorang remaja. Kadang-kadang murung dan marah-marah bila ditegur. Tapi suka hadir kuliah agama, daurah dan kuliah online oleh ustaz-ustaz pilihan dia. Mohon pandangan untuk selesaikan masalah ni. Ini masalah agama biasa. Dalam Islam Nabi dah ajar benda ni semua. Jangan risau puan. Nak ajar dia, cakap dia. Simple. Ini banyak lelaki juga lalui benda sama. Bila kencing, ada lagi. Dia ada masalah kat pundi kencing tu. Kan? Tapi tak ada penyakit. Jangan risau. Memang ada bekas. Dia dekat situ dia ada macam takungan sikit. Takungan tu lah bila berdiam dia tak habis. Nampak tak? Okey, apa nak buat? Okey. Dalam Islam, bila kita dah mandi, ada mesti lagi tisu. Kita layak untuk solat. Solat tu je. Kemudian kena bersihkan diri balik. Solat yang seterusnya. Contoh okey, katakan saya dah buang air kecil. Lepas saya buang air kecil, saya nak solat zuhur. Saya tahu bahawa selepas saya buang air kecil, saya kena tunggu lama baru kering. Buat macam-macam lompat-lompat. So dia lompat-lompat, bumping dan sebagainya untuk keringkan. Dia ada satu pundi kat sini yang tertinggal. Kat sini ada satu tertinggal kat sini. Memang ada ramai orang lalui benda tu. Sampai kat Mekah lalui. Tapi itu tidak menghalang kita beribadah. Allah tidak zalim. Yang zalim kita bila ada masalah. Kita ini penyakit was-was. Baca kul a'udzu birabbin nas banyak kali insya-Allah. Lepas tu bila ada di punca ni ada air kencing, masih ada bekas basah lagi. Faham tak? Itu melayakkan kita yakin. Satu dalam Islam keyakinan itu akan membunuh semua. Nampak tak? Yakin. InsyaAllah tak apa, yakin. Kena ada keyakinan. Bila kita was-was, banyak benda akan rosak. Bila lepas kencing, bersih dengan keyakinan dah bersih dah. Tapi dia ada bekas, tak apa. Bila dah bersih, kan, ikat sikit kat depan supaya tak kena kat spender ke. Buat apa saja pun, ataupun nanti tukar spender. Pakai spender, nanti nak pergi mana-mana bawa ada 3 spender. Tak apa, tak ada masalah. Allah sayang pada orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. So, bila ada bekas kencing ni, kita bersihkan kat depan, pergi kita solat. Tapi tak boleh solat sunat. Sebab bila solat sunatnya kena tukar spender baru. Sedangkan benda ni belum kering lagi. So, tunggu sampai solat fardu. Habis solat fardu, 4 rakaat dah settle. Nampak tak? Dia melayakkan untuk satu solat. Lepas tu bersihkan. Lepas tu nak tunggu asar. Tak ada masalah lah. Nampak? Sebab benda ni akan habis. Dia akan kering. Tapi makan masa. Lompat. Minta banyak pada Allah. Lompat. Supaya dia akhirnya jatuh. Kan? Ya, betul. Saya dah pernah bincang dengan doktor ni. Bab ni saya pernah bincang dengan doktor. Doktor sakit. Ada sakit tuan. Saya pernah bincang. Dan ini saya pernah bincang dengan ustaz. Inilah saya share pada tuan-tuan perempuan. Tapi tak boleh. Bila kita dah bersihkan, kita letak macam plastik ke, kita letak macam tube ke ataupun spender tu, kita pakai. Lepas tu kita solat yang lain. Tak boleh. Sekali solat je. Itu sah untuk satu sekali solat. Kemudian bersihkan diri. Kan? InsyaAllah lepas tu solat asar, kita dah spender baru. Kan? Spender tu yang kita risau. Yang lain tak risau. Dia tak akan kena kat suluh dan sebagainya. Spender je. Tukarlah spender lain. InsyaAllah. So, tak ada masalah.
Masalahnya kita terlalu was-was. Jangan risau, buat aktiviti apa pun, kan? Macam orang kena prostat ke, kan? Orang kena, semua tu memang ada masalah, kan? Jangan nampak masalah tu menghalang kita beribadah pada Allah. Sepatutnya bila ada masalah, kita makin dekat dengan Allah, sebab Allah boleh tarik semua tu. Percayalah, ada ramai orang bila dia sekerap beribadah, minta pada Allah, lama-lama kan dia kencing, benda kan? Berdem yang betul, ada lagi sikit, biarkan, tak apa. Yang kita dah buat semampu yang boleh. Yakin, bersihkan, yakin. Dah, sembahyang solat asar. Dah, yakin insya-Allah. Nampak tak? InsyaAllah. Satu, bila ada orang dia kencing, dia mandi mesti kencing. Bila dia mandi dia kencing, nak angkat sembahyang nampak ada basah lagi. Bersihkan betul-betul. Lepas tu dengan niat, insya-Allah. Yakin, dengan yakin, insya-Allah. Settle. Insya-Allah. Allah bersama kita. Jangan risau, kan? Peristiwa tu yang cerita tentang Nabi yang cocok berlepas tamar sebab orang tu kena seksi. Orang tu solat tau sebab dia tak gerak besar. Ini maksudnya kencing berdiri. Nampak tak? Tak bersih betul-betul. Dia tak ada masalah bab tu. Masalahnya dia tak jaga kebersihan. Kencing tak bersih betul-betul. Nampak tak? Berak, dah lepas berak, dia tak bersih betul-betul. Taik masih ada, bersih macam dah. Kan? Sedangkan dari segi ilmu fiqahnya, dia kena belajar macam mana bersihkan najis dengan sungguh-sungguh, dengan betul. Nampak tak? Kalau perlu pakai sabun. Nampak tak? Supaya kita benar-benar bersih. Dan dia tetap terletak pada keyakinan. Yakin bersih. Dah. Yakin bersih. Dah, insya-Allah. Nampak tak? Dia tak yakin dia akan merosakkan kita punya ibadah. Itu Allah. Orang sebelah pun, alah, apa ni? Allah. Urara lah orang sebelah. Nampak tak? Saya pernah dengan satu brother tu, kan? Ya Allah, kat masjid yang sama lah. Dia sampai orang dah rokok dah masih tak settle. Allah. Panjang pula Allah dia. Allah. Kesian saya tengok. Orang dah rokok dia baru dapat. Allahu Akbar. Tak naklah macam tu. Nampak? Yakin. Kena ada keyakinan. Kan? Bila kita belajar, kita nampak. Dia jadi masalah tu sebab dia nak susun. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak susun tu. Tu yang dia lama tu. Allah dah susun dalam hati. Dia nak ringkasan dalam hati. Bukan susunan tu mesti lengkap. Kan? Dia kena belajar lah. Saya bukan orangnya. Belajar. Tapi tadi tu yakin. InsyaAllah. Lepas. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Kita bagi soalan seterusnya. Soalan dari follower. Macam mana nak bawa suami buat 5 waktu yang cukup? Usia makin meningkat, makin hari makin tua, anak-anak mula besar. Apa kata bab taufik dan hidayah? Apa kata Nabi SAW pada Sayyidina Ali? Wahai Ali, barang siapa tidak menjaga diri daripada maksiat, maka perut bumi adalah lebih baik bagi dirinya daripada permukaannya. Dikarenakan tidak ada iman di dalam hatinya. Nampak tak? Sebab tu tolonglah bangunkan keluarga dengan iman. Bangunkan keluarga dengan Islam. Sampaikan Nabi kata, wahai Ali, kan bagi siapa yang tidak menjaga diri daripada maksiat, nampak tak? Maka perut bumi itu lebih layak pada dia daripada permukaan. Nampak tak? Allah salli ala Muhammad. Kerana dalam hati tak ada iman. Kan? Allah salli ala Muhammad. Sebab tu penting untuk kita bangun dan tarbiyah keluarga kita untuk jaga agama. Okey, kembali pada soalan tadi tu. Nak pimpin suami. Selalunya suami yang pimpin isteri. Jangan jadi konflik. Suami lalai, suami leka, main handphone je. Lepas satu anak dara dia berhubung, kan? Suka pergi laman-laman bukan, laman-laman kucak-kacir, laman-laman yang hancing. Dia suka pergi ke situ. Kan? Kita tetap kena pimpin suami kita. Kita tetap bukan kita dia suami patut pimpin aku, kenapa aku? Tak usah. Kan? Kita sayang keluarga kita. Siapa pun orang tu kita kena pimpin sebab dia keluarga kita. So nak pimpin suami macam mana? Ibu, bila kita ada niat nak pimpin, di situ dah datangnya pertolongan Allah SWT. Bila ada niat dia nak tolong, maka pertolongan Allah akan sampai. Pasti sampai, insya-Allah. Maka antara perbuatan yang kita kena buat, ingat ni, kita kena pimpin diri kita. Kata guru saya, sebelum kamu pimpin orang lain, pimpin diri kamu dulu. So bila kamu nak pimpin suami, kamu kena pimpin diri kamu. Menjadi seorang isteri yang solehah, menjadi seorang isteri yang taat, menjadi seorang isteri yang menarik, menjadi seorang isteri yang suka senyum, menjadi seorang isteri yang hemat terbaik, menjadi isteri yang sentiasa memperkemaskan rumah tangganya, sentiasa menjadi isteri yang terhebat, terulung di depan mata suami. Subhanallah. Nampak tak? Rumah sentiasa bersih,
ia akan mempengaruhi pemikiran, jiwa, psikologi suami kita. Percayalah. Macam tu usaha kita untuk tarik orang jalan agama. Nampak tak? Faham ke faham? Sebab tu masjid cantik. Kenapa masjid cantik? Supaya orang tertarik untuk pergi masjid. Kotor, kusam, berabuk, kapit, ya Allah, teruk, kotor boloh, tandas berdaki, tandas penuh tai, tempat ambil sayang penuh berdaki, berkulat. Itu akan membunuh semangat orang nak solat. Sebab bukan semua orang datang masjid benar-benar nak solat. Itu akan membunuh orang, geli, orang tak jadi pergi solat sebab masjid tu. Nak pergi satu lagi masjid jauh, terbatal solat orang. Nampak tak? Satu, kita buat satu kebersihan itu penting dalam Islam. Kebersihan itu adalah perkara penting. Satu, jadikan rumah kita bersih, cantik. Kita hemat pada suami kita, bagi makan yang terbaik. Kita banyak sentuh dia, banyak peluk dia, banyak cium dia, kan? Banyak rakul dia, kan? Semua tu niat dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan semua ini menjadi sebab dia kembali pada agama. Dia menjadi orang yang taat pada Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, aku mudah dakwah dia. Bila kita dekat betul dengan suami, suami ada chemistry dengan kita. Bila kita cakap sesuatu, dia akan terfikir tau. Itu paling penting. Seorang lelaki biasanya ego. Ego tu menyebabkan kalau anda tak bijak anda nasihat, dia akan nampak macam anda tunjuk pandai pada dia. Kalau anda nasihat, dia akan anggap anda tunjuk hebat pada dia. Lelaki ni sebahagian besar, bukan semua, ego. Bila dia ada keegoan, dia susah nak follow, dia susah nak ikut. Hakikat dia tahu anda betul. Apa anda patut buat ialah qudwah hasanah. Nabi punya formula. Qudwah hasanah tu maknanya anda buat amal, anda buat ibadah, suami nampak, suami terasa, suami terkesan. Nampak tak? Nanti dia curi-curi, dia pergi masjid, dia solat. Percayalah. Jadi buat ibadah bukan nak menunjuk-menunjuk pada suami, tapi kita niat untuk berdakwah pada semua orang dalam rumah kita. Allahumma salli wa sallim. Faham ke faham, tuan-tuan? Kan? Tolonglah, kan? Tolonglah sahabat-sahabat. Nampak tak? So kalau anda sekali lagi, sayang tak Madrasah Pak Riz? Nak tolong tak Madrasah Pak Riz? Kalau nak tolong Madrasah Pak Riz, jomlah join program Pak Riz. #bersama Pak Riz 8 Nampak tak? Dengan macam itu anda secara tak langsung anda telah membantu pembangunan Madrasah Pak Riz. Kan? Bila anda hadir seminar ni, seminar online, tak perlu pergi mana-mana, tak perlu hotel, tak perlu nak pergi tempat makan dan sebagainya. Sambil-sambil makan roti, sandwich, nasi goreng, nasi lemak, pada 8 ni, sambil-sambil tu boleh dengar ceramah, boleh dengar teknik. Inilah kan yang kita nak kongsi. Bagaimana kita boleh dipimpin suami kita. Nampak tak? Kalau tak ada knowledge macam mana? Bila kita dekat dengan suami kita, dekat macam mana? Bila kita tunjukkan akhlak yang terbaik, kita hemat yang terbaik, kita minimizekan, kalau boleh kurangkan sekurang-kurangnya pergaduhan dalam rumah tangga, menyebabkan isteri kita dekat betul dengan kita dekat dengan suami kita, maka dengan macam tu senang kita dakwah. Bila kita solat, dia tengok je kita solat. Lepas kita solat, kita jangan cakap, bang, abang tak solat ke? Tak nak. Kita senyum, abang nak makan bang, saya siapkan. Nampak tak? Dan dia tak terasa bahawa kita sindir dia. Dia tak terkesan, kan? Dia tak akan terkesan dengan kata-kata kita. Sebab kata, bang, abang nak makan bang, sekejap bang, sekejap bang, saya buat solat sunat 2 rakaat lagi, boleh tak bang? Saya buat solat sunat 2 rakaat lagi. Suami kata, yelah, tak apa. Nampak tak? Kita bagi dia, kita siap makan bersuap, makan bersama, bukan gurau ni. Nak dakwah benda besar. Dakwah ni benda besar. Apa kata dalam Quran? Bila kamu nak berdakwah, kamu sampaikan, kamu seru manusia ke jalan Allah, kamu seru manusia ke jalan benar, kamu seru manusia ke jalan dekat dengan Allah, maka yang paling penting, rohnya ialah kamu amalkan apa yang kamu seru. Itu paling penting. Kamu amalkan apa yang kamu seru, menjadikan ilmu yang kamu cakap tadi itu penuh dengan roh. Ada keberkatan, orang terasa. Nampak tak? Terasa apa yang kamu cakap tu. Bukan terasa sakit hati, terasa untuk dekat dengan Allah. Mereka rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malu dengan isteri. Subhanallah. Kan saya pernah cerita macam mana ada seorang ada nama besar kat Malaysia, kan? Bila dia balik rumah je mabuk. Dia balik rumah je pagi subuh. Dia balik rumah tengah-tengah malam. Bila dia balik, tak pernah dia balik isteri dia tak sambut. Tapi isteri dia sambut dalam keadaan tengah solat. Isteri sambut dalam keadaan isteri baca Quran. Isteri dia sambut dalam keadaan isteri dia tengah beramal, berzikir dan sebagainya. Tapi isteri langsung tak marah dia. Isteri langsung tak kutuk dia. Dia balik terus terjun atas katil tidur. Bangun pukul 10, pukul 11. Orang ada nama. Hidup dia mewah, hidup senang. Tapi isteri tak pernah marah dia. Isteri dia bukakan dia stokin, isteri bukakan dia seluar, salingkan dia baju, bukakan kot dia, bukakan blanket dia, kan? Bukakan jaket dia, susun seliput baik, basuhkan baju untuk dia, siapkan sarapan. Kadang-kadang mulut dia bau arak. Isteri dia tak pernah cakap apa. Isteri dia buat ibadah secara berterusan. Ibadahnya menjurus kepada, ya Allah, tolong suami aku. Isteri dia jaga tahajud tak berhenti berbelas-belas tahun. Nak tolong suami dia. Satu hari dia meninggal. Isteri dia meninggal. Maka isteri dia sepanjang hayat tidak pernah jumpa, tak pernah nampak suami dia sembahyang,
tak pernah jumpa suami dia berubah jadi baik. Tapi taat seorang isteri, setianya seorang isteri, solehanya terletak kepada dia tak pernah pertikaikan suami dia. Tapi dia punya doa, dia punya zikir, semua menjurus untuk hidayah suami dia. Akhirnya bila dia meninggal, suami dia selepas 2-3 minggu buat benda sama balik. Memula suami isteri dia meninggal, dia tak keluar rumah lah. Lepas 2-3 minggu, sebulan, mula rasa sunyi dalam dunia ni. Dunia dia penuh hiburan, pub, disco dan sebagainya, pusat hiburan. Maka pergi balik. Satu hari dia balik, hidayah sampai. Hidayah sampai di tempat di mana isteri dia pernah ada, tapi hari ni dia tak ada. Dia sampai kat rumah, dia masuk bilik, dia turun baik, tapi dia terperanjat, dia terkejut. Dia tengok, mana isteri aku? Mana isteri aku? Dia tengok tempat sudut yang mana isteri dia sentiasa solat pada ketika hayat isteri dia ada. Isteri dia tengok je, menangis dia puas-puas. Pada waktu itu rupanya hidayah sampai. Nampak tak hebatnya seorang isteri? Dia dakwah suami dia sampai dia meninggal. Rupanya Allah bagi hadiah ketika dia ke alam barzah. Bertuah tak dia? Dia dapat satu nikmat besar di alam barzah. Menjadi seorang isteri yang solehah, isteri yang setia, isteri yang taat, dan Allah bagi dia. Kalau dia kat rumah, masa dia Allah bagi hidayah pada suami dia, dia tak dapat terus. Dia mungkin ibadah dia tak sehebat suami. Mungkin dia dah kurangkan ibadah dia sebab suami dia dah mula jaga amal. Nampak tak? Macam mana Allah jaga seorang hamba? Allah jaga seorang hamba sampai meninggal dia dalam keadaan dia beribadah, dalam keadaan dia masih bertahajud, dalam keadaan dia masih lagi buat amal. Subhanallah. Nampak tak? Sebab tu siapa pun kita nak tolong keluarga kita sungguh-sungguh, dalam-dalam. Nampak tak? Subhanallah. Kita sungguh-sungguh bantu keluarga kita, insya-Allah. Sebab tu Pak Riz, sungguh-sungguh wajah anda. Nampak tak? Sungguh-sungguh wajah anda. Nampak tak? Jomlah join program Pak Riz 88. Ya Allah, siapa yang tak sempat masih boleh ada rakaman khas untuk anda eksklusif kita bagi. Boleh faham tak? Kalau live macam ni memang boleh tengok kan, tapi tak ada pengurusan lah, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Senyumlah sikit, senyum. Kan? Allah suka orang senyum. Senyumlah. Pak Aris ni jual bisnes tak? Pak Aris bukan jual bisnes. Pak Aris ni perlukan ada bisnes supaya Pak Aris boleh maintain merasa ni bukan senang. Kita perlukan untuk gaji je belas ribu. Belum masuk kos pengurusan berpuluh ribu. Siapa nak bagi kita? Pak Aris ni bukan anak kerabat diraja, bukan bapa bangsawan. Pak Aris ni bukan datang daripada keturunan datuk-datuk Tan Sri. Pak Aris ni orang biasa, bapa buruh kasar je. Ya, nampak tak? Bila awak tak dikenal ada madrasah, rupanya madrasah perlukan duit. Nampak tak? Letak tabung-tabung kat kedai salah. Letak dirikan kita, berdiri pegang tabung depan masjid, lepas sembahyang Jumaat, kadang kena kejar Jabatan Islam. Orang pandang kita, pandangan fitnah pada agama, makasih syariah. Nak jaga agama juga. Nampak tak? Jadi melalui seminar macam ni, adalah orang simpati. Dapat ilmu, dapatlah sumbangan. Nampak tak? Itulah Pak Aris buat. Kan? Kita minta lah selalu, kita jual lah bisnes kita. Habis satu bisnes lagi. Habis. Itulah kita buat. Kita bukan nak kaya. Bukan nak ada kereta Mercedes. Bukan nak kereta besar. Apa yang kita buat ni untuk memastikan bahawa madrasah kita dapat dibesarkan. Bila madrasah makin besar, ujian makin besar. Tapi tak apa, insya-Allah. Allah ada. Allah sayang hamba-hamba dia. Sabar, solat. Sabar, solat. Sabar, solat. Anda kalau betul-betul dekat dengan Pak Aris kongsi banyak benda. Kehidupan ni. Kan? Bahawa ujian sangat besar. Pak Aris, tengok Pak Aris okey je. Pak Aris ni tak ada masalah. Kalau engkau tahu aku ada masalah, engkau menangis ketika engkau hadir kat depan aku sekarang. Engkau akan menangis dengar kata-kata aku ni. Engkau akan menangis bila engkau dengar apa ujian aku. Nampak tak? Tapi itulah saya punya harapan yang saya panjat kepada Allah. Setiap hari saya panjat, ya Allah, besar mana pun ujian kau hantar kat aku, berikan aku keceriaan untuk aku ceriakan orang lain. Berikan aku kekuatan, ya Allah, untuk aku buat orang lain bahagia. Rahsiakan penderitaan aku, rahsiakan kesusahan aku, ya Allah. Jangan ada orang simpati pada aku. Aku nak tolong sebanyak mungkin orang, ya Allah. Biar aku disakiti, jangan aku sakitkan orang, ya Allah. Biar aku dizalimi, santau sihir pun pada aku, ya Allah, jangan aku balas mereka, ya Allah. Aku nak sebarkan kasih sayang semaksimal yang boleh. Kan? Semaksimal. Pagi tadi dapat berita buruk, pagi tadi dapat berita duka, pagi tadi dapat berita sedih. Pak Aris berdiri depan anda masih boleh tersenyum. Sebab apa? Sebab Pak Aris sayang semua. Pak Aris sayang agama ni. Cinta pada agama ni sangat tinggi. Sangat tinggi. Kan? Maka kita reda apa saja yang Allah ambil pada pegangan kita dan tangan kita. InsyaAllah Allah tahu. Allah tahu. So dalam perjuangan ni mungkin kita tak dapat kejayaan kat dunia. Macam puan tadi tu, isteri tadi tu, isteri solehah, dia tak dapat jumpa kemenangan kat dunia. Rupanya Allah hantar ketika dia di alam barzah. Kita tak nak ke kemenangan? Wallahi tetap akan berpihak di tangan kita selagi kita tidak melanggar syariat, selagi kita beringat Allah. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selagi kita beringat, sentiasa bersyukur pada Allah, memperelokkan ibadah kita, insya-Allah kemenangan tetap sampai. Jangan risau sahabat-sahabat. Jangan dirisau, jangan dihitung, jangan dihisap, jangan dikira. Tak sampai-sampai pun tak apa kalau tak sampai kat dunia. Wallahi kejayaan pasti akan sampai di akhirat.
Kan? Subhanallah, sampai ke alam barzah, berita gembira disampaikan kepada kita. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Soalan. Soalan daripada Isyahani. Ya, Isyahani. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makna sahabat dengan kawan? Orang yang saya kenal, dia anggap saya sahabat. Tapi bila saya buat kesalahan, dia hina saya sehabis-habis. Satu kesalahan lupa akan 1001 kebaikan. Puan, kalau puan boleh duduk depan saya, puan, kan? Puan akan menangis bila saya cerita pada puan. Tahu tak, saya ada madrasah, ada banyak orang datang jumpa saya, cerita macam-macam kehidupan mereka. Tahu tak apa nanti saya akan kena? Kan? Tahu tak apa saya akan kena? Dalam hidup, puan, kita boleh anggap siapa pun orang tu sahabat kita, tapi belum tentu dia jadikan kita sahabat. Berapa gambar orang maki hamun saya, caci saya, santau sihir, kan? Macam-macam cakap. Dia telanjangnya kita, dia bersorak ria melihat kita jatuh, melihat kita susah. Tapi kita anggap mereka semua sahabat kita. Kita anggap mereka semua sebagai sahabat-sahabat kita. Kita pernah berpeluk dengan mereka, kita pernah bersalam-salam dengan mereka, kita pernah bergurau dengan mereka, malah kita pernah makan bersama dengan mereka. Tapi jangan buat silap, kita jangan buat ada kekurangan, mereka akan hina, kutuk dan caci kita. Ini kehidupan, puan. Ini kesakitan kat dunia. Wallahi, satu keindahan. Percayalah. Kesakitan yang menyebabkan kita rasa indahnya hidup dunia. Kalau tak ada sakit ini, kita tak belajar bagaimana dekat dengan Allah. Banyak merayu pada Allah, puan. Banyak bercerakap dengan Allah. Kalau kita bercakap dengan orang, lama-lama orang jemu. Kalau saya cakap saya ada masalah, lama-lama orang bosan. Tapi bila kita bercakap dengan Allah, Allah tak pernah buang kita. Allah tidak pernah berpaling daripada kita. Allah sentiasa mendengar. Wallahi, Allah lah Maha Pendengar. Wallahi, bismillahirrahmanirrahim. Dialah Maha Pengasih, dialah Maha Penyayang. Subhanallah. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepada dia kita sujud, kepada dia kita meminta-minta. Mintalah, puan. Mudah-mudahan kita kuat. Biarlah kawan kita atau sahabat kita sekalipun, kita anggap dia sahabat tapi dia tidak macam tu pada kita. Dia pijak kita, dia fitnah kita, dia kutuk kita, dia zalimi kita. Dia yang bongkar cerita kita. Dia yang cerita pada orang kisah-kisah yang kita pernah cerita pada dia. Biarkanlah. Biarlah. Wallahi, orang yang akan bergelar sahabat kita nanti sedang tunggu kita di alam tunggu kita di akhirat, mengulur tangan, bergerak bersama dengan penuh keriangan, dengan penuh kenikmatan, bertemu dengan Rasulullah, membawa berita gembira, syafaat sedang menanti kita. Sahabat, dan anda semua sahabat saya. Kalau saya pernah khianati anda, zalimi anda, saya minta maaf. Kalau kadang-kadang kata-kata saya mungkin menguris perasaan anda, saya minta maaf. Saya anggap anda semua, walaupun hari pertama anda datang hari ini, atau anda pernah tinggalkan saya. Ada follower saya, tiba-tiba hilang, fitnah saya, kutuk macam-macam kat saya. Dulu ni follow kita, tiba-tiba kutuk kita kan. Tiba-tiba hina kita. Saya terima. Kadang-kadang jumpa pun tak pernah. Kadang-kadang jumpa sekali, tapi dah hina banyak kali. Tak apa. Saya tak mampu nak puaskan hati semua orang. Puan, kita tak mampu puaskan hati semua orang. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk buat orang gembira. Tak semua orang suka kita. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk buat semua orang, kita suka semua orang. InsyaAllah. Pegang prinsip tu, puan. Nabi adalah manusia yang paling banyak dikeji. Apalah ada dengan kejian kita. Apalah ada dengan cacian yang kita dapat. Sedangkan Nabi manusia yang paling ulung, manusia yang paling unggul, manusia yang paling tinggi darjatnya dan makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah. Dialah manusia yang paling dahsyat diuji oleh Allah. Dialah manusia yang paling banyak dapat kritikan, kutukan, cacian, hinaan, dan dia juga pernah disantau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asman. Jom kita kembali pada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Satu-satu jalan yang menuju ke jalan yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya-Allah. Soalan daripada Lisa Ras. Ada orang yang sihat fizikal tapi dalaman jiwa dia sakit, Pak Riz. Bagi tips Pak Riz bagaimana nak berdepan dengan orang yang jiwanya sakit. Dalam kehidupan kita sentiasa berhadapan dengan macam tu. Dan kadang-kadang kita cakap dia kutuk kita, dia hina kita, cuma jiwa sakit lah. Dia umpat kita berterusan, tu jiwa sakit lah. Nampak tak? Dia hina kita, dia wujudkan satu WhatsApp khas untuk lanyak kita, itu jiwa sakit lah. Nampak tak? Dia wujudkan satu FB khas untuk bantai kita, itu jiwa sakit lah. Nampak tak? Jangan kita balas, maka kita sama macam dia, jiwa sakit. Kita minta hidayah untuk dia. Kita ampunkan semua dosa-dosa dia. Kita minta Allah berkati perjuangan kita ini. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa asman. Kalau apa dia cakap tu benar, maka kita minta Allah ampunkan dosa kita. Kalau apa dia cakap tu tidak benar, dia fitnah pada kita, mudah-mudahan Allah pandang dia. Mudah-mudahan Allah angkatlah. Allah berilah dia hidayah. Allahumma salli ala Muhammad wa asman. Bila berhadapan dengan orang sakit, puan, kita jangan sakit. Kita kena istiqamah dalam ibadah kita. Berhadapan dengan orang sakit, puan, kita kena mantapkan ibadah kita. Sebab tu kita jaga zikir kita, Allahumma a'in tadi. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Kita makin perelokkan ibadah kita. Subhanallah. Kita nak syurga Allah, Allah akan hadirkan, Allah akan hidangkan, Allah akan jamukan kita dengan orang-orang yang sakit jiwa dia. Akan memperkata, engkau macam bagus je, engkau dulu sekolah bukan ustaz. Tiba-tiba ini semua panggil engkau ustaz.
Apa punya orang? Saya macam tu kan, saya bukan ustaz. Tapi banyak orang panggil saya ustaz. Saya dah kata saya ni Pak Riz. Pak Riz. Saya bukan ustaz. Orang tetap panggil saya ustaz. Ada orang maki saya, ada orang maki mentam saya, ada orang lelong cerita saya. Dia ni mengaku dia ustaz. Tak, saya pakai songkok sebab saya cinta kat agama. Bukan sebab saya ustaz. Songkok ni bukan untuk ustaz saja. Faham kan? Isteri saya pakai pudar, dia bukan ustazah. Nampak tak? Tapi kami mencintai agama. Benarkan kami hidup sebagai seorang yang ada agama? Benarkan kami hidup sebagai orang yang mengimani ayat-ayat Allah? Nampak tak? Bila kita kembali kepada jalan agama, orang kutuk kita. Bila kita buka sana buka sini, orang caci kita. Jadi pilihan kita, pilih pada agama. Walaupun kita dicaci, dimaki. Itu jalan, walaupun dimaki, dihamun, tapi dapat Allah. Dapat kasih sayang Allah. Dapat kasih sayang Nabi. Itu lagi bagus kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. So bila kita berhadapan dengan orang-orang jiwa yang sakit, kita mantap ke ibadah kita. Jangan termakan dengan kata-kata dia. Kita ada telinga kanan dan kiri. Kiri kanan orang hantar bisikan-bisikan rosak. Nampak tak? Maka kita kena perelokkan ibadah kita supaya kita tahu tapis. Kita tahu macam mana nak filter. Kita tahu macam mana kita nak buat yang terbaik. Allah SWT wa SWT. Tim saya sentiasa tunjuk nombor telefon. Dia kata tak banyak lagi orang tinggalkan nombor telefon. Saya tunjukkan lagi lah. Tidak mengampakan orang ni, kakak tim saya ni. Jangan lupa ni, tinggalkan nombor telefon. Jom join program Pak Riz 8 Dengan cara macam tu kamu boleh bantu Madrasah Pak Riz. Itu paling mahal. Dapat ilmu, boleh jadikan juran tadi itu sebagai sumbangan sedekah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan seterusnya. Soalan terakhir. Soalan daripada pesanan messenger. Ya, pesanan messenger. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni saya pernah bertanya pada Pak Riz berkenaan masalah rumah tangga saya. Suami isap dan jual ganja. Anak saya 8 orang, 22 tahun berumah tangga. Harap Pak Riz ingat. 26 hari bulan 6 hari tu suami saya Alif. 26 hari bulan 6 hari tu suami saya kena tangkap tapi dibebaskan dengan jaminan polis sebab tak jumpa barang. Masalahnya sekarang saya dah tak boleh terima suami lagi. Hati saya dah betul-betul tertutup untuk dia. Sebab sebelum ni saya dah banyak kali beri peluang Asmar. dan selalu ingatkan padanya untuk berubah dan berhenti. Saya juga pernah berkata padanya, jika satu hari ayah kena tangkap, itu hari terakhir ayah tengok muka ibu. Sekarang masuk hari ke-13 suami bebas. Dia tak mengisap ganja dan rokok. Dia bertekad untuk berhenti. Dia minta saya beri peluang terakhir padanya. Tapi hati saya betul dah tak boleh terima dia. Keputusan yang dia dan 6 orang anak yang besar, dia minta saya terus bertahan, makan sama-sama, menonton sama-sama sebagai sebuah keluarga. Dan saya kata boleh. Tapi saya tidak boleh layan dia sebagai suami dan tidur asing. Suami setuju dengan syarat saya. Tapi sekarang ni saya takut dan risau sebab hari-hari saya buat dosa sebab tak jalankan tanggungjawab sebagai isteri. Hati saya tak boleh terima dia. Saya minta dia lepaskan saya cara baik. Tapi dia tak nak. Saya nak pergi pejabat agama minta fasad. Dia dan anak-anak tak setuju dengan alasan kalau ibu tinggal asing atau berpisah dengan ayah, ibu nak duduk mana? Sebab saya tak bekerja, tak tahu memandu. Suami dan anak-anak suruh saya kesiankan anak-anak 4 orang yang masih kecil. Saya tidak diberi pilihan, terpaksa akur dengan keputusan mereka. Saya terseksa sekarang ni. Terpaksa duduk satu rumah, bilik asing, tanggung dosa. Mohon Pak Riz bantu saya bagi pendapat untuk masalah saya. Puan, masalah ni lebih kepada Puan. Apa yang Puan rasa Puan telah simpan lama dulu. Dia dah jadi kudis yang bernanah. Suami pula mengambil kesempatan di atas lembutnya Puan. Anak-anak pula tak memahami perasaan seorang ibu. Jadi konflik itu sebenarnya kecil jadi besar. Suami sayang betul Puan, tapi dia tak mampu nak tinggalkan kehidupan gelap dia. Dia terlalu sayang pada. Memang betul ada orang dia banyak buat perkara salah tapi family type. Dia sangat sayang keluarga dia. Tapi pada sama dia main judi. Pada sama dia pergi pub, disco. Dia langgan pelacur tapi dia terlalu sayang keluarga dia. Ada, memang ada. Ada orang tak langgan pelacur, tak main judi tapi pegangan macam setan pada anak bini. Ada juga macam-macam. Puan, begini Puan. Ya, betul Puan. Bila Puan engkar pada sikap suami, itu dosa besar. Surga Puan pada suami, Puan kena ingat. Bila Puan tidur asing-asing, itu berdosa besar. Nampak tak? Bila Puan tidak menguruskan suami, itu dosa. Nampak tak? Sebab itulah Islam benarkan isteri tuntut fasaq. Kan? Sebab tu Puan, saya dah ajar Puan buat banyak amalan. Puan sepatutnya dah nampak dah apa jalan ni. Puan kena berani untuk buat keputusan. Kalau Puan nak kekal, Puan kekal. Kalau Puan nak berpisah, Puan buat jalan betul-betul. Nampak tak? Setiap kehidupan kita di depan, kita tak tahu apa jadi. Maka kita bergantung betul 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak kan? Jadi bagi saya ini tak selesai masalah. Puan kena begini Puan. Saya
Saya mengharapkan puan buat amal, kan? Sebab kalau puan dah nekat nak bercerai, suami buat macam-macam pun susah nanti, kan? Susah. Tapi kalau puan minta bantuan Allah, ya Allah bagi kembali hati aku pada suami, banyak amalan kita boleh buat. Nampak tak? Tapi bila kita dah nekat, tak nak juga. Soalan puan pada saya tak memberi kesan apa-apa pun puan. Nampak tak? Hanya saya bagi tahu pada puan beginilah puan, kan? Kehidupan puan di tangan puan, kan? Bila puan nak buat satu keputusan, puan kena faham, susah dan senang puan yang kena pikul, sakit atau sebaliknya puan yang kena lalui. Jadi bergantung pada puan, kan? Saya tak boleh berada di tempat puan untuk buat keputusan untuk puan. Puan yang kena buat keputusan. Hanya saya mengharapkan puan kembali pada Allah. Semoga setiap keputusan yang puan buat tu telah merujuk kepada Al-Quran dengan Sunnah. Puan jaga amal, puan buat amalan berterusan. Nampak tak? Ya Allah, kan? Ya Allah, kau tunjukkan pada aku, kan? Mana yang baik Allah, kekal atau berpisah? Tunjukkan aku. Nanti hati kita nanti akan ni, amalkan zikir ya muqallibal qulub sabi qalbi ala dini. Amalkan zikir tu. Mudah-mudahan hati kita tidak berbolak-balik. Hati kita kekal untuk buat satu keputusan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham kan? Jadi apa pun keputusan puan buat, puan kena fikir masak-masak, dan dengan cara kembali pada Allah dulu. Bangun tengah malam tahajud. Buat puan, jaga tahajud tu. Puan kena jaga tahajud. Jangan buat keputusan tanpa bangun malam-malam. Bangun buat tahajud walaupun tinggal 15 minit, 20 minit nak subuh. Tetap ambil tahajud walaupun 2 rakaat. Sebaik-baiknya puan buat semuanya 13 rakaat termasuk solat witir 3 rakaat. Buat puan, buat sungguh-sungguh, buat amalan berterusan. Puan akan dapat perasaan tu. Saya pernah handle satu kes, kan? Seorang remaja yang telah ditunangkan tapi dalam keadaan paksa, ditunangkan dalam keadaan pakwa dia rogol dia. Pakwa dia rogol sampai dia mengandung. Kemudian gugur kandungan tu. So ketika keluarga sedar bahawa dia telah dirogol, keluarga nak tutup malu, keluarga tunangkan dia. Tapi semasa tunang dia kena belasah berterusan. Maka wanita itu dihantar ke dalam program Pak Riz. Dan kita ada buat amalan. Pak Riz tak boleh bagi keputusan nak berpisah dengan tunang ke tidak. Tapi tunang tu memang kurang ajar, tidak beradab, bantai belasah. Belum kahwin, tunang pun dah belasah. Engkau dah rogol anak orang sampai mengandung, kemudian kau belasah dia dah bertunang. Kalau kahwin kita takut, mestilah ada perasaan tu pada sebelah perempuan. Memang patut macam tu. Manusia normal patut fikir macam tu. Maka kita buat amalan. Tapi budak perempuan ni tak nak tinggalkan pakwa dia. Walaupun dia belasah, dipijak, ditumbuk, ditergajang, dia tetap nak pakwa dia. Jadi sebelah keluarga perempuan ni risau. Apa dah berlaku ni? So dia datang ke tempat Pak Riz, duduk selama sebulan, kita buat amalan berterusan. Akhirnya dia sendiri dengan rela hati, dengan bantuan Allah SWT, dia dapat alamat, dia dapat mimpi, dia ada kekuatan, dia ada semangat, dia buat satu keputusan. Subhanallah. Nampak tak? Dan keputusan tu menceriakan seluruh ahli keluarga dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi jangan buat keputusan mengikut nafsu. Kan Pak Riz kata mengikut nafsu, kata Rasulullah SAW, pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, mengikut nafsu akan membawa kita ke neraka. Jangan ikut nafsu. Kita ikut pesan Nabi, kita dekat dengan Nabi, hidupkan amalan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? InsyaAllah tuan-tuan ni. Kita biasa ni. Tolong tuan-tuan doakan pelajar saya ni. Ni pelajar saya ni. Doakan tengah berpulas ni. Mereka berdua ni, sini seorang. Ni. Sini Asmar kat sebelah sini . Ini Mak Salim. Kau nampak tak? Antara aku dengan dia, apa beza dia? Aku lebih handsome kan? Okey, terima kasih. Kan, ini Asmar, ini Alif. Kan? Mereka ni semua pelajar Pak Riz yang akan habis 30 juzuk besok. And mereka akan datang untuk habiskan 30 juzuk besok. So doakan mereka. Dan niatlah, tunjuk niat sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan anak aku jadi macam ni. Ya Allah, anak-anak yang hafiz 30 juzuk. Ni Alif, ini Asmar. Muda lagi Asmar ni, budak lagi. Kan, cute lagi. Abu, abu-abu, anak bawah umur. Ni anak bawah umur. Yang ni, ini ATU. Anak tinggal umur. Anak tertinggal umur. Tak ingat berapa usia. Tak ingat. Rasa macam mana 15-16 tahun ada aku rasa. Bila duduk sebelah-sebelah diorang terasa macam muda. Okey. Jangan niat untuk jadi aku sebab aku ni karang. Niat macam abang Alif ni, doa ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya ya Allah jadi macam anak ni ya Allah.
kan. 30 juzuk ya Allah, 30 juzuk. Mudah-mudahan jadi macam ni ya Allah. Tapi kau jangan minta wajah handsome. Kalau anak kau wajah dah berkarat tak payah minta. Ni memang handsome kan. Yang ni tak payah taufik. Satu dunia dah faham kan. Memang handsome tu sejak lahir lagi, masa dalam perut doktor dah kata dah. Puan, tahniah puan. Kenapa? Anak puan lelaki tak puan? Memang tahu dah scan itu. Bukan sekadar lelaki puan, anak puan keluar handsome puan. Oh, doktor dah tahu tahun 70-an tu. Tahun 70-an tu doktor dah tahu dah kan. Di awal 70-an kan doktor dah tahu dah. Tu aku ni dia Ya Allah, jadikan anak-anak aku ya Allah mempunyai akhlak yang baik. Hafiz 30 juzuk macam anak ni ya Allah. Ya Allah, begitu juga anak ni ya Allah, jadikan anak aku macam ni ya Allah. Ini semua akhlak baik ni. Ini semua akhlak terpuji ni. Akhlak memang hebat. Ini semua akhlak hebat ya Allah ya Rahman. Yang tengah tak payah cakap lah, akhlak memang hebat dah. Yang tengah boleh pimpin lagi insya-Allah. Insya-Allah. Nampak tak doakan ni? Kita dapat untuk sepanjang masa terdekat ni kita dah dapat 5 orang 30 juzuk ya Allah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ni 2 orang. Kan kita ada 2 lagi yang akan sambut. Kan? 2 lagi akan sambut. InsyaAllah mudah-mudahan doakan. Mereka pilih hari Jumaat. Terbaik hari Jumaat. Mereka pilih hari Jumaat untuk habis 30 juzuk. So doakan. Doakan. Saya doakan semua. Kita macam mana Pak Riz? Kita dah tua Pak Riz. Kita boleh hafal ke? Kalaupun tak mampu hafal. Tapi jadilah orang yang mencintai Quran. Ya Allah, jadikan kami semua orang mencintai Al-Quran. Jadikan kami orang sentiasa membaca Al-Quran. Jadikan kami orang sentiasa melihat Al-Quran. Jadikan kami orang yang sentiasa memeluk Al-Quran dengan penuh kasih dan sayang. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mempunyai teman baik, sahabat akrab dunia akhirat, iaitu Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran pendamping kami di dunia. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai bodyguard kami di alam barzah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai peneman kami ketika kami kesunyian, keseorangan, kesepian di alam barzah nanti. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Minggu depan pula. Besok. Jauh sangat minggu depan. Besok kita jumpa insyaAllah. Bagi mana-mana pelajar merasa saya nak balik hari Sabtu, siapkan bekalan anda. InsyaAllah kita jumpa hari Sabtu. Anda semua terbaik. InsyaAllah terbaik. Bye.